Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Fana'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang dimuliakan muslimin dan muslimat, sidang penonton video rakaman pada kali ini. Kali ini khususnya untuk ahli qaryah ataupun ahli jemaah Surau Asy-Syakirin, Taman Legenda Suria, dan umumnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita menyambung kembali pengajian dan juga bacaan ulang kaji daripada kitab fiqh, kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, di dalam kitabus salah, rukun-rukun solat, dan telah sampai pada rukun yang ke 9, 10 dan 11. Pada rakaman yang lepas telah masuk pada rukun yang ke 10, 9 dan 10. Rukun yang ke 9 daripada rukun-rukun solat yang wajib dilakukan, yang tidak boleh seseorang yang mengerjakan solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Maknanya walaupun solat sunat, semua rukun-rukun yang wajib kita lakukan, sama ada rukun qauli dari segi bacaan ataupun rukun fi'li dari segi perbuatan, rukun-rukun yang samalah yang perlu kita lakukan pada solat-solat sunat, melainkan rukun berdiri, iaitu orang yang mampu pun, orang yang tidak ada uzur pun boleh solat duduk, solat sunat dalam keadaan duduk, walaupun mampu, walaupun tidak ada uzur. Boleh, maknanya sembahyang sah. Baik. Rukun ke-9 membaca tasyahud akhir, iaitu rukun qauli di sini, rukun bacaan. Manakala rukun ke-10 ialah bacaan rukun qauli juga, iaitu salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian rukun yang ke-11, duduk untuk tasyahud. Duduk itu sendiri, di mana sebagaimana yang kita dah biasa amalkan sebenarnya, yang kita pelajari daripada waktu sekolah lagi, cara untuk duduk untuk tasyahud akhir ni, untuk tahiyat akhir ni, kita akan duduk dengan keadaan ataupun dengan kedudukan yang dipanggil sebagai duduk tawarruk. Duduk tawarruk, iaitu dengan duduk di atas lantai, punggung di atas lantai, manakala kaki kanan ke belakang, dilipatkan ke belakang, kaki kiri bersilang
ke arah sebelah kanan, keluar ke sebelah kanan. Itu adalah cara duduk ketika tahiyat ataupun tasyahud akhir. Namun begitu, cara duduk itu hukumnya sunat. Yang wajibnya, yang rukunnya ialah duduk. Duduk itu sendiri. Dan ada mazhab yang lain, mereka di dalam mazhab yang lain, mereka duduk macam duduk tahiyat awal. Macam kita mazhab Syafi'i, kita yang mengamalkan mazhab Syafi'i duduk tahiyat awal, iaitu yang dinamakan dengan duduk iftirash. Duduk macam tahiyat awal, ataupun duduk macam duduk antara dua sujud. Baik, yang rukunnya ialah duduk itu sendiri. Rukun ke-11, duduk untuk bertasyahud, iaitu duduk untuk membaca tahiyat akhir. Bersalawat ke atas Nabi, dan salam. Mana tiga. Duduk yang terakhir ini pada rakaat terakhir. Mana duduk selepas sujud kedua pada rakaat terakhir. Kalau sembahyang subuh, duduk yang kedua, duduk selepas sujud yang kedua pada rakaat kedua. Kalau sembahyang zuhur, duduk selepas sujud yang kedua pada rakaat keempat. Begitulah. Dan juga disyaratkan pada tasyahud, disyaratkan ada beberapa syarat di dalam bacaan tasyahud, ataupun sebenarnya di dalam rukun qauli, rukun bacaan ini. Yang pertama, membaca bacaan, yakni qadar yang wajiblah dapat didengari oleh telinga dirinya sendiri. Ini pada rukun-rukun qauli yang lain juga, seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar, ataupun pada rukun membaca surah Al-Fatihah, mestilah didengari oleh telinga sendiri. Di mana syarat dengar dengan telinga sendiri ini ialah kita dapat mendengar bacaan kita itu, lafaznya, pada waktu biasa. Maknanya bukan ada penghalang, ada bunyi yang lain, ada bunyi yang mengganggu. Contohnya seperti bunyi angin kipas, ataupun bunyi daripada luar, orang buat kerja, mesin dan sebagainya. Katakanlah masa tu ada bunyi yang bising, seperti bunyi orang buat kerja, mesin. Maka kita tidaklah perlu sampai melawan suara itu. Cukup sekadar kadarnya, kalau aku baca masa senyap, maka memang boleh dengar. Yang tidak memadai ialah, satu, membaca dalam hati memang tak memadai lah. Yang kedua, bacaan itu kita tidak gerakkan lidah dan juga mulut kita. Dan syarat yang kedua pada tasyahud akhir ni ialah, ataupun pada gabungan tasyahud akhir berselawat ini ialah tasyahud akhir dan selawat. Jadi sebenarnya kita gabungan dua rukun ini kita dah biasa baca, ataupun kita namakan dengan bacaan tahiyat akhir. Bila sebut tahiyat akhir aja, memang kita dah terbayang, ataupun kita akan baca apabila diminta lah. Orang kita dalam mazhab Syafi'i ataupun orang Malaysia ni, bila baca tahiyat akhir, mana-mana pelajar pun, kalau pelajar lah, maka dia akan baca daripada awal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Jadi dalam tu sebenarnya ada dua rukun, iaitu pertama membaca tasyahud akhir, dan kedua berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu gabunganlah dua-dua tu. Maka pada dua-dua rukun ini perlu
dibaca sehingga telinga sendiri dapat dengar. Dan antara syarat yang lain, hendaklah secara mualat berturut-turut. Tidak boleh diselangi dengan yang lain kecuali yang dituntut, yakni akmal sahaja. Baik. Jadi yang dituntut ni ialah sebagaimana yang warid ataupun yang dibaca, yang diajarkan, yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun sebagaimana yang termaktub di dalam kitab-kitab fiqh, bacaan tasyahud akhir, yang lafaz-lafaz yang panjang yang dituntut, sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab lain, iaitu bacaannya seperti ini. Kalau di dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, ini pengarang kitab bawakan bacaan tasyahud, bacaan tahiyat yang paling minima, yang paling ringkas, supaya kita dapat tahu perbezaan antara bacaan paling sempurna dengan bacaan paling ringkas, paling kurang, yang mengesahkan tasyahud akhir itu sendiri, mengesahkan solat. Bacaan yang sempurna seperti inilah: At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Itu sampai innaka hamidum majid. Dan disunatkan juga membaca doa memohon perlindungan daripada beberapa fitnah, daripada fitnah-fitnah. Dan bagus kalau dapat hafal. Bacaannya ialah seperti Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada mohon perlindungan daripada dajjal. Dan sangat dituntut, sunat yang sangat dituntut dibaca pada setiap kali solat selepas membaca tasyahud akhir. Nanti kita akan bacakan beserta terjemahannya sekali, insya-Allah. Yang saya baru baca sebentar tadi ialah tasyahud yang biasa kita bacalah. Maknanya pada berbezalah dengan bacaan sekurang-kurang tasyahud. Saya ulangi balik, sekurang-kurang tasyahud yang membolehkan ataupun yang mengesahkan solat. Maknanya kalau baca macam ni sah sembahyang, tetapi kita akan baca sebagaimana yang kita hafal. Kita akan baca edisi, kita akan baca dengan bentuk bacaan tasyahud akhir yang lengkap, sebagaimana yang kita pelajari daripada kitab-kitab fiqh sebelum ini. Saya ulangi, bacaan sekurang-kurang. Mana kalau baca macam ni sah sembahyang. Yang pasti nanti akan ada kurang pada tidak ada alif lam, contohnya pada as-salam. Tidak ada alif lam pada as-salam, salam saja. Kalau terbaca salamun alayka ayyuhan nabi, mana sembahyangnya sah. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Di dalam kitab ni ada disebut secara mualat, tidak boleh berselang dengan kalimah-kalimah yang lain di dalam tasyahud akhir yang saya baca tadi. Maknanya yang boleh hanyalah yang tambahan yang memang ataupun bacaan yang memang dituntut, iaitu sebagaimana bacaan yang kita baca yang biasa tu, yang edisi yang panjang tu. Di antara tambahan yang tidak boleh ialah seperti yang dibawa dalam kitab ini, seperti meletakkan tambahan huruf ya di hadapan ayyuhan nabi, dibaca ya ayyuhan nabi. Walaupun ringkas saja, namun begitu ia bukanlah satu tambahan yang dituntut, yang disunatkan, maka tidak boleh dibaca. Ataupun ditambah huruf mim pada assalamu alayka, lalu dibaca dibaca dengan assalamun alaikum, ataupun ditambah dengan wahdahu la syarikalah, mana pada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini bacaan tambahan lah, bacaan tambahan pada tasyahud akhir. Jadi dia akan memutuskan mualat. Maka contoh sajalah, maka kita semua memang tak akan bacalah tambahan macam ni, melainkan yang dituntut iaitu sebagaimana pada bacaan sekurang-kurang bacaan tahiyat yang sempurna. Kemudian antara syarat yang lain di dalam tasyahud dan selawat ini, dan juga di dalam salam. Di dalam salam rukun memberi salam nanti belum masuk lagi, rukun ke-12. Tapi ini syarat ini juga perlu ada di dalam rukun yang ke-12, iaitu salam. Mana syarat-syarat ni telinga dengar, kemudian berturut-turut, tidak boleh diselangi dengan kalimah-kalimah lain yang tak dituntut. Dan juga syarat ketiga, dibaca dalam bahasa Arab. Kena baca dalam bahasa Arab. Rukun-rukun qauli ini wajib baca dalam bahasa Arab, kecuali, tapi nanti ada kecuali juga. Rukun-rukun qauli, rukun-rukun bacaan ni bermula dengan takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, selawat, dan memberi salam ini, assalamualaikum ini, mesti dalam bahasa Arab, kecuali kepada orang yang uzur, orang yang tidak mampu. Dan siapa yang tak mampu itu? Yang tidak mampu itu seperti orang yang baru Islamnya, baru memeluk Islam. Ataupun orang yang memang tidak mampu, kemampuan untuk membaca, menyebut bahasa Arab tu dia tak mampu setelah dipelajari. Jadi ada juga sebahagiannya mungkin awal-awalnya tak mampu dulu, terpaksa tengok. Kalau yang terpaksa tengok, memang terpaksa tengoklah bacaan tu. Ataupun dia tak mampu dalam bahasa Arab dengan huruf hijaiyah, alif bata, dengan tulisan Jawi, terpaksa dengan Rumi contohnya, maka perlulah dengan Rumi sehingga boleh membaca rukun-rukun qauli. Tapi kalau tak boleh juga, baca tengok pun tak boleh. Yang bolehnya makna daripada rukun itu. Contoh yang saya baca, at-tahiyatu lillah, segala penghormatan adalah tertentu bagi Allah, hanya bagi Allah. Salam ke atasmu wahai Nabi. Terjemahan yang daripada rukun itu sendiri bagi orang yang tidak mampu sahaja. Jadi biasanya orang kita yang dah lama masuk Islam, yang daripada kecil lagi, biasanya mampulah, walaupun susah nak menghafal, tapi boleh insya-Allah. Apatah lagi yang memang belajar daripada kecil, tidak ada masalah. Tapi perlu ulang kaji lah, takut ada kesalahan-kesalahan. Iaitu kesalahan macam mana? Biasanya orang-orang kita, orang-orang yang dah lama masuk Islam, kalau nak salah pun mungkin pada huruf, kalimah dan tasydid. Jadi pada huruf kadang tertukar. Ha tertukar jadi ha.
At-tahiyyatu lillah, terbaca at-tahiyyatu lillah. Tak boleh. Kesalahan tu dikira akan merosakkan rukun, merosakkan tasyahud. Jadi perlu dibezakan. Macam mana rukun ataupun sebagaimana syarat di dalam membaca surah Al-Fatihah. Memelihara kalimah. Kalimah pun kena, jangan sampai kalimah itu tertukar dengan kalimah lain, mungkin yang dekat-dekat. Jadi tidak boleh juga, boleh menyebabkan tasyahud tidak sah. Dan tasydidnya dan sabdunya, biasanya kita antara tertukar huruf tu dengan sabdu lah. Contohnya at-tahiyyatu baca tanpa sabdu. At-tahiyyatu, at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Syarat baca dalam bahasa Arab, pelihara huruf dan kalimah ni pada sekurang-kurang tasyahud ataupun sekurang-kurang selawat atau pada sekurang-kurang salam, memberi salam. Jadi katakanlah ada kesilapan, ini contoh saya, pada sabdu dalam tasyahud, tapi pada bacaan yang bukan bacaan sekurang-kurang, yang lain daripada itu, pada bacaan sempurna. Contohnya salah tu pada tambahan selawat. Sebagaimana yang kita bacalah tasyahud akhir, kita akan baca selawat ke atas Nabi Ibrahim juga, selawat Ibrahimiyah. Contoh, apabila sampai pada selawat atas Nabi, Assalamualaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Contoh terbaca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ataupun nama Nabi Ibrahim tertukar, ha patutnya ha jadi Ibrahim. Maka kesalahan pada selain bacaan sekurang-kurang tasyahud ataupun selain daripada bacaan sekurang-kurang selawat atau bacaan sekurang-kurang salam, memberi salam, maka ia tidak akan membatalkan solat, tidak akan memudaratkan rukun-rukun tersebut. Rukun ke-12, memberi salam yang pertama. Baik. Jadi begitulah membaca tasyahud akhir ini, sebagaimana kita perlu mengambil berat syarat-syarat yang ada pada rukun-rukun qauli, rukun-rukun bacaan yang lain seperti takbiratul ihram dan baca surah Al-Fatihah. Begitu juga perlu dijaga syarat-syarat di dalam rukun yang ke-9, membaca tasyahud akhir, membaca ke-10, rukun ke-10 membaca selawat ke atas Nabi SAW, dan juga rukun yang ke-12 nanti memberi salam, memelihara huruf, memelihara sabdu dan juga kalimah yang betul. Jadi ini rukun-rukun ni sebenarnya kita perlu tak boleh tertukar lah, tak boleh tertukar turutan, tak boleh tertukar, dan juga tidak boleh berselang, melainkan dengan kalimah yang dituntut saja, yang sunat dibaca saja, iaitu pada bacaan tasyahud akhir yang biasa kita baca yang penuh tu. Maka oleh kerana itu hendaklah kita paling-paling kurang, kalau kita dah lama tak menyemak bacaan rukun qauli ini, maka kita semak kepada mana-mana ustaz ataupun kepada orang yang kita boleh semak lah. Mungkin pada keluarga kita yang mana mereka ni memang belajar, contohnya memang belajar dengan ustaz, ada buat semakan dan semakannya telah diiktiraf, maka barulah kita akan dikira sempurna lah pembelajaran fardu ain kita. Macam Fatihah, surah Al-Fatihah sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, memang kita perlu ada semakan supaya tidak berlaku kesalahan. Kalau kata kita semak, kemudian kita tahu apa kekurangannya, mungkin dari segi makhraj, kemudian kita betulkan,
Ataupun ada orang yang memang bila betulkan pun masih tak berapa tepat. Usaha juga tapi uzur, memang huruf tu tak boleh, maka barulah dimaafkan. Namun begitu kita tak memadai, sekadar yang lama-lama punya, zaman-zaman kecil dulu memang kita hafal mungkin betul, tapi mungkin ada kesilapan yang kita tidak sedari. Jadi kita semak. Biasalah hafalan-hafalan ni, terutamanya dalam bahasa Arab contohnya. Kita orang Melayu, kita memang tak larilah daripada kesilapan. Kalau ustaz-ustaz pun, pelajar-pelajar agama pun yang menghafal mana-mana matan Arab, maka mereka akan semak. Kalau yang menghafaz Al-Quran, apatah lagi. Semakkan tu berterusan. Semakkan tu berterusan sehinggalah yang melekat ataupun yang kekal di lidah itu bacaan yang betul. Tapi kalau tak semak, mungkin ada kesilapan awal, maka memang yang melekat tu yang salah, susah nak betulkan ataupun perlu ditegur, barulah sedar perasan. Wallahu alam, semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbetulkan perkara-perkara rukun, perkara-perkara fardu di dalam amal ibadah kita, sehingga kita jadi seorang yang memelihara, disebut tergolong di kalangan yang Allah Subhanahu Wa Taala golongkan orang-orang yang ala salatihim yuhafizun, memelihara solat-solat mereka, memelihara mengerjakan solat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di awal waktu secara berjemaah. Oleh kerana itu kita pun berdoa kepada Allah supaya masjid dan surau kembali dibuka seperti biasa, iaitu semua orang-orang Islam yang mukallaf, yang akil baligh, yang dewasa dapat datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap waktu solat, dan dengan itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan turun kepada kita, keberkatan daripada langit dan bumi, yang daripada langit akan turun dan daripada bumi akan keluar, dengan sebab kita dengan sebab kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pada rakaman yang seterusnya, iaitu pada rukun ke 12, memberi salam. Memberi salam. Memberi salam ni maknanya rukun qauli. Yang wajibnya tu yang rukun qauli, iaitu sebutan Assalamualaikum, yang paling kurang. Wallahu alam. Kita akan sambung nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.